Selamat pagi, salam sejahtera. Skandal keuangan ataupun skandal Aman Palestin panas di mana-mana media sosial sekarang. Tapi yang paling kita tunggu ialah apa komen daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berkaitan dengan Aman Palestin. Tetapi yang paling mengharu-birukan kita semua ialah apabila agak simpati juga kita sebenarnya. Kita agak bersimpati apabila kita mengetahui, kita terima laporan bahawa Aman Palestin mula mengurangkan beberapa operasi pejabatnya di beberapa tempat. Ini mungkin kerana kepayahan atau kesusahan yang mereka sedang hadapi buat masa ini. Saudara-saudara sekalian, namun demikian, apa yang kita tunggu-tunggu telah pun muncul di depan mata kita dengan komen terkini daripada Anwar Ibrahim berkaitan dengan kes yang berkait kutipan derma ini. Ramai orang sebenarnya yang marah dengan tindakan beberapa peribadi walaupun belum didapati bersalah oleh mahkamah dan masih lagi mahu dibuktikan bersalah atau tidak, tetapi transaksinya cukup jelas. Dan ini membuatkan ramai netizen mula berfikir, kata mereka, adakah semua pemungut-pemungut derma yang ada di Malaysia ini membuat audit juga? Karena seperti yang telah dibacakan sebentar tadi, Aman Palestin mulanya siasatan terhadap Aman Palestin kerana kegagalan mereka untuk membuat audit. Yang ditanya kenapa 5 tahun tidak dihantar audit ke Syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia oleh Aman Palestin. Ini semua bermula pada 2021 apabila dipersoalkan oleh Ahlif Ahmad II. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Anwar Ibrahim tampil memberikan keputusan terkini berkaitan perkara tersebut. Anwar Ibrahim kata, sepatutnya pengurusan derma perlu ada ketelusan. Kita memang menyokong apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Ingat, ketelusan itu ialah punca kepercayaan orang. Dan tanpa kepercayaan, tidak mungkin orang dapat memberi lagi. Jangankan 1,000, jangankan 1,000,000, 10 sen pun orang tak akan bagi lagi selepas kepercayaan itu diruntuhkan oleh pihak-pihak yang tidak serik menyakau duit di sana sini. Anwar Ibrahim berkata, beliau menegaskan bahawa perlunya ada ketelusan dalam pengurusan sebarang dana kutipan di negara ini. Beliau berkata demikian apabila diminta mengulas berkaitan dengan kes yang menyelubungi Malaysia sekarang ini, yaitu Aman Palestin. Saudara-saudara sekalian, Anwar juga menegaskan supaya setiap kutipan derma oleh mana-mana organisasi perlu mengikut peraturan bagi memastikan ia dapat disalurkan kepada golongan sasar yang memerlukan. Beliau berkata, kerajaan Madani sendiri sentiasa mengutamakan kepentingan dalam soal pengurusan keuangan dengan penekanan kepada tata kelola yang betul bagi mengelakkan ia disalahguna pihak tidak bertanggungjawab. Sebab itu, kata Anwar Ibrahim, kita cadangkan semua derma-derma ini ikut saluran dan kita minta supaya diteliti jumlahnya dan apa dibeli dan berapa banyak diserahkan. Perlu ada ketelusan, katanya, kepada bernama dan RTM selepas menghadiri sesi dialog sempena Majlis Perasmian Penutupan Pemukiman Setiausaha Akbar dan Ketua Komunikasi Korporat di Kuala Lumpur hari ini. Anwar Ibrahim menegaskan itu sebabnya dalam soal pengurusan tata kelola kena teliti. Kerana kita kutip derma, contohnya buat sekolah, mahad tahfiz,
kena ada peraturan. Kalau tidak, dia kutip itu, kemudian baiki rumah. Sebab itu kita kena ikut peraturan, katanya lagi. Turut hadir dalam program selama 2 hari yang bermula semalam itu ialah Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil dan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Muhammad Fauzi Mat Isa. Terdahulu, Anwar menjawab pelbagai soalan yang dikemukakan peserta yang terdiri daripada Setiausaha Akbar kepada menteri-menteri dan warga komunikasi korporat, meliputi pelbagai topik dan isu semasa. Saudara-saudara sekalian, ada satu persoalan yang netizen persoalkan, yaitu di mana suara PAS berkaitan perkara ini sekarang. Di mana suara PAS berkait dengan kes aman Palestin. Kata beberapa penganalisis politik, khususnya yang pro kerajaan Madani, mereka menemplak PAS. Ini isu besar, kata mereka. Ini isu besar melibatkan uang yang mahu disalurkan kepada Palestin. Sepatutnya PAS semula bersuara, tapi nampaknya PAS gagal bersuara dalam perkara yang paling penting seperti ini. Perkara yang tak perlu bersuara pula, mereka begitu lantang bersuara. Khususnya tentang perkara-perkara yang memberikan keuntungan manfaat kepada mereka. Hari ini dilaporkan Aman Palestin telah mula mengecilkan operasi dengan hampir 100 kaki tangan di arah cuti tanpa gaji. Menjadi persoalan ramai ialah, adakah mereka sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membayar 100 kaki tangan tersebut? Dan di arah pula cuti tanpa gaji. Nanti mereka mula mengandaikan silap-silap hari bulan. Nanti kena samanlah pula Aman Palestin ini kerana 100 orang kaki tangan yang tidak lagi mempunyai pendapatan ini. Selepas hampir 3 bulan, akaun Aman Palestin Aman Palestin dibekukan oleh SPRM, pertubuhan bukan kerajaan NGO kemanusiaan itu kini beroperasi pada skala lebih kecil. Impak pembekuan akaun itu turut menyebabkan organisasi yang mula beroperasi sejak 2004 itu menutup 13 daripada 20 cawangan di seluruh negara. Pengurus Jabatan Media dan Dokumentasi Aman Palestin Ismail Muhammad Jufri berkata, ketetapan itu dimuktamadkan pengurusan NGO berkenaan berkuat kuasa 1 Februari lalu. Sehubungan itu, katanya, hampir 100 daripada 150 petugas Aman Palestin diminta bercuti tanpa gaji sehingga dimaklumkan kelak. Beliau tidak menolak kemungkinan pengecilan operasi kali kedua sekiranya akaun milik Aman Palestin terus dibekukan tanpa had masa yang jelas. Aman Palestin ketika ini tidak dihalang untuk beroperasi, namun kos operasi sepenuhnya bergantung kepada dana sampingan yang sangat terhad. Setakat ini kita masih terima sumbangan daripada pihak tertentu yang menyalurkan secara terus ke pejabat kami dari masa ke semasa. Petugas kekal melaksanakan bidang tugas berganda bagi menampung kekurangan tenaga pekerja, kata mereka. Baru-baru ini, pendakwaan kes pecah amanah, tipu dan pengubahan wang haram bernilai 39,5 juta dikaitkan dengan Aman Palestin mencuri tumpuan susulan keseluruhan 164 pertuduhan dihadapi 3 tertuduh Khamis lalu. Difahamkan 2 jam diambil untuk membaca semua pertuduhan di hadapan Hakim Datuk Anita Harun dekat Mahkamah Sessions Shah-Alam Selangor. Ketiga-tiga tertuduh mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan. Saudara-saudara sekalian, itu dia perkembangan terkini Aman Palestin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.